kamera Syaratul Iman. Buka Syaratul Iman lah. Itu siapa tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Apa baik? Baik, alhamdulillah. Anak-anak tahun 4 mantap semua. Mantap. Okey, Inani. Okey, Inani punya kamera macam kabur sikit. Kamu di mana tu? Okey, Umar, apa khabar Umar? Senyum, semua bagi senyuman yang manis di pagi hari. Okey, Intan, berikan senyuman yang begitu manis, okey? Ada yang baru masuk. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas, Muklimah nak bagi tahu peraturan kelas kita tidak boleh chatting, okey? Mungkin hari ini hari yang terakhir untuk kita belajar secara online. Okey. Lepas ni insya-Allah kita akan kembali ke sekolah dan belajar bersama rakan-rakan dan ustaz dan muklimah. Okey, jadi nak mulakan kelas, kita baca doa dulu. Okey, siapa hari ni nak baca doa? Siapa nak baca doa hari ni? Okey, Muhammad. Ain. Okay, baca doa yang diwakili imam sahaja. Okey, Muhammad baca doa, yang lain tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanjur alaina arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Kita nak belajar sejarah. Okey, siapa yang guna akaun Nur Amira Darwisha? Buka kamu punya kamera. Okey. Hai. Okey, jadi hari ni kita nak belajar tajuk baru. Okey, sebelum kita masuk tajuk baru, Muklimah nak kita ulang tajuk lepas. Okey. Tajuk lepas kita belajar tentang pengenalan sejarah. Sebelum kamu nak belajar sejarah lebih jauh, cerita yang lain, seperistiwa yang lain, kamu kena tahu dulu macam mana sejarah tu boleh berlaku. Okey? Sejarah itu, siapa ingat apa maksud sejarah? Yang benar-benar takut. Ya, perkara yang telah berlaku dan dia betul-betul telah berlaku. Bukan tipu-tipu, bukan cerita dongeng, bukan mitos. Okey, betul-betul telah berlaku. Contohnya, kamu lahir 2011. Itu peristiwa benar-benar berlaku. Okey, bukan dongeng. Okey, kalau Muklimah kata kamu lahir 2013, betul ke tidak? Tak betul. Jadi itu dongeng. Yang sebenarnya kamu lahir 2011. Itu. Okey, jadi bila kamu belajar sejarah, kamu kena ingat sejarah itu perkara yang telah berlaku dan benar-benar berlaku. Peristiwa itu, cerita itu, kejadian itu betul-betul berlaku. Okey, jadi disebabkan sejarah itu perkara yang dah berlaku, kita tak sempat ada waktu kejadian itu, peristiwa itu berlaku, maka kita kena kaji. Contohnya peristiwa tentera Jepun datang ke tanah Melayu. Macam mana kita nak kaji? Macam mana kita nak dapatkan maklumat tentang peristiwa tu? Bila dia berlaku? Siapa yang ada pada ketika itu? Kita kena buat 3 keadaan. Iaitu dalam keadaan yang pertama, kaedah kajian kita secara arkeologi, iaitu gali tanah-tanah, cari balik tulang-tulang manusia. Ya, ada tak tulang dinosaur waktu tu? Kalau tulang dinosaur ada, maka dinosaur pernah hidup suatu masa dahulu. Okay, yang kedua kita guna kaedah kajian, kita dapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa melalui lisan. Lisan tu maksudnya kita berborak dengan orang dulu. Contohnya kisah Jepun datang ke tanah Melayu. Kamu balik kampung, kamu jumpa atuk nenek kamu yang pernah hidup pada zaman Jepun. Bukan hidup selepas Jepun. Masa zaman Jepun tu dia ada. Atuk nenek kamu kecil-kecil lagi. Jadi dia tahu cerita yang berlaku. Jadi
kita boleh tanya dia sebab itu kisah benar. Dia ada pada ketika itu. Yang seterusnya kaedah bertulis. Maksudnya bila kamu jumpa orang, kamu soal jawab dengan orang yang boleh ceritakan tentang sesuatu peristiwa, kamu catatkan peristiwa itu di dalam satu dokumen. Okey. Jadi bila dah siap dokumen tu, kamu boleh jadikan dia buku ke, kamu boleh jadikan dia cerita ke, filem ke, okey, berdasarkan cerita-cerita yang telah kamu dapat, maklumat yang kamu dapat. Okey. Bila kita nak dapatkan maklumat, kita boleh dapatkan maklumat dengan dua keadaan, iaitu sumber prima dengan sumber prima. Prima adalah sumber yang betul-betul ada pada peristiwa itu. Contohnya tentang perang tentera Jepun di Tanah Melayu. Sumber prima dia adalah ada senjata senapang yang ditinggalkan. Okey. Senapang Jepun ada, basikal Jepun ada. Kamu nak tengok semua tu, kamu pergi kat museum. Itu semua ada ditinggalkan. Jadi itu berlaku pada zaman Jepun, ada pada ketika itu, maka dia jadi sumber prima. Sumber sekunder adalah sumber kedua, iaitu sumber yang telah diolah, diubah suai. Contohnya, kamu pergi museum, kamu tengok ada basikal Jepun, kamu ambil gambar. Cing, cing, cing. Okey, gambar yang kamu dapat tu, itu adalah sumber sekunder. Bukan basikal tu sumber pertama. Gambar yang kamu cing, kamu tangkap tu, dia adalah sumber sekunder. Okey? Sebab apa? Gambar yang kamu tangkap tu dia tak hidup pada zaman Jepun tu. Okay? Yang hidup pada zaman Jepun tu adalah basikal itu. Faham tak? Pergi minta Umar. Basikal ada zaman Jepun, tapi gambar yang kamu snap tu adalah sekunder. Okey, dia berlaku selepas Jepun. Okey, kamu datang kat museum, kamu ambil gambar. Itu adalah sekunder. Okey, lepas tu kamu kena tahu setiap peristiwa sejarah yang berlaku mesti ada sebab dia. Sebab dan akibat. Akibat tu kesan dia. Kesan baik dan kesan buruk. Contohnya orang British datang kat Tanah Melayu. Sebab dia apa? Dia nak ambil hasil bumi di Tanah Melayu. Dia nak ambil dia nak jadikan Melayu ni seperti negara dia, negara yang moden. Jadi apa yang telah berlaku, apa kesan dia? Okey, kesan dia akibat kedatangan British, raja-raja Melayu hilang kuasa. Okey? Hilang kuasa. Kemudian Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang maju. Sebab bila datang je British wujudkan kereta api, jalan raya, sekolah, bank, lagi apa lagi? Banyak yang British buat. Okey, itu kesan dia yang kita lihat pada hari ini. Okey, boleh? Banyak lagi bangunan-bangunan yang kamu lihat sekarang ada pada zaman British. Kalau kamu pergi dekat satu-satu tempat. Okey? Ada lagi. Kamu pergi, contohnya kamu pergi balik kampung, kamu jumpa kat satu bangunan tu tiba-tiba ditulis nombor 1800. Maksudnya bangunan itu yang kamu nampak nombor tu, biasanya dekat bangunan ada tulis tau nombor 1800. Maksudnya bangunan tu dah lama. Dia dah hidup, dia dah wujud dekat situ pada tahun 1800. Pada zaman British lagi. Lama sangat bangunan tu. Kamu boleh cari, kalau kamu pergi balik kampung kan, lalu kat pekan-pekan, kamu akan jumpa bangunan itu ada nombor. Okey, itu bangunan lama tu. Okey, jadi kita habis tajuk satu, kita masuk tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua adalah berkaitan dengan diri kita. Okey, peristiwanya adalah diri kita sendiri. Okey, peristiwa sendiri. Apa peristiwa sendiri tu? Contohnya kelahiran kamu lah. Diri kamu sendiri. Boleh? Jadi kita nak Muklimah akan present. Kita dah habis sekarang ni. Okey, untuk tajuk tajuk dua, bermulalah sebuah peristiwa sejarah. Okey, kita dah nak masuk dah ni peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Okey, untuk tajuk ini kita nak belajar tentang peristiwa diri kamu sendiri. Okey? Peristiwa sejarah diri kamu. Lepas tu baru kita masuk sejarah lain. Okey, Muklimah share dulu ini. Okey, ada keluar tak? Ada. Ada. Okey, sekejap Muklimah kan. Ada. Okey, ada kan?
Alright. Okay, jadi hari ni kita nak belajar. Isma Dani dah masuk ke belum? Hari ni kita nak belajar tajuk 2 iaitu sejarah saya dan keluarga. Okey, kita semua ada keluarga. Kamu nampak ni ada gambar ni kan? Atuk dia dengan cucu dia. Ni ayah dia dengan anak perempuan dia. Ini semua gambar ni. Okay. Itu adalah keluarga. Okey, kenapa Mukadimah letak pokok dekat sini? Ini kita panggil dia family tree. Okey, apa dia? Family Family tree. Awak pernah buat tak family tree ni? Tak. Tak pernah buat. Nanti kita buat, okay? Nanti kita buat kat sekolah. Okay, kita buat kat sekolah family tree ni. Okay, family tree ni apa? Family tree ni adalah pokok di mana dia pokok. Okay, kamu pernah tengok pokok kan? Dekat pokok tu kamu pernah nampak tak buah? Pernah. Dekat pokok kan nak nampak buah. Okay, bila kita kata family tree, okay ini pokok, ini daun. Okay, dekat setiap buah itu kita letakkan senarai nama keluarga kita. Contohnya ayah, ibu, abang, kakak, nenek, atuk, okay, baby, pakcik, makcik, semua kita letak dekat buah-buah yang ada di pokok itu. Sebab itu nama dia family tree. Okey, jadi untuk hari ni kita cuma belajar tajuk saya sahaja, okey? Saya sahaja, keluarga tak sempat kita belajar akan datang. Okey, objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran. Okey, ini kita kena tahulah kita belajar apa hari ni. Kita akan pada akhir pembelajaran kamu akan dapat menyatakan biodata diri. Yes, kamu akan ceritakan tentang diri kamu. Okey, boleh? Boleh. Alright. Okey, kita masuk di sini. Okey, tajuk seterusnya kita masuk iaitu biodata diri saya. Okey, bagi tahu Mukadimah, siapa pernah nampak 1, 2, 3 ni? Siapa pernah nampak? Saya. Pernah nampak yang tengah tu ke? Yang tengah tu. Okey. Lagi siapa pernah nampak lagi? Sini kan gambar abang ni. Saya pernah nampak yang kiri. Yang mana? Yang mana? Awak nampak yang mana? Yang ini atau yang warna pink? Yang panjang. Tak tahu. Okey, sijil kelahiran. Okey, my kid pernah nampak? Sijil kelahiran. Kamu pernah nampak kan? Okey, kad pengenalan sekolah? Pernah kan? Tak. Okey, pernah nampak. Okey, kejap Mukadimah cari file Mukadimah habis tak? File Mukadimah. Okey. Nampak kan? Okey. Itu semua adalah biodata diri kita. Okey, dapat tak? Biodata diri kita. Di mana setiap anak yang dilahirkan di Malaysia ataupun dekat mana-mana negara pun mesti ada sijil kelahiran. Kenapa ada sijil kelahiran? Sebab nak menandakan bahawa kamu wujud dekat dalam Malaysia. Okey, kamu ada dalam Malaysia. Kamu tak ada dekat negara India. Kamu tak ada dekat negara Palestin. Kamu ada dekat Malaysia. Jadi kamu lahir kat Malaysia, maka inilah sijil kelahiran kamu. Okey? Ni kamu nampak tak ni? Boleh tunjuk ni. Tak nampak. Nampak tak? Tak nampak. Sekejap Mukadimah stop share. Okey, nampak tak? Okey, ini Tak. Okey, nampak tak ni? Tak. Nampak tak? Nampak cermin. Okey, kejap. Kamu tak nampak ya? Okey, ini Mukadimah nak tunjuk. Ini sijil kelahiran Mukadimah masa dulu-dulu. Okey? Kamu punya version lain. Versi kamu lain. Ini versi Mukadimah. Okey? Okey, nampak tak? Nampak. Ini yang lama punya. Ini Mukadimah punya. Okey? Tak sama dengan kamu. Okey, ni Mukadimah punya. Ini zaman dulu-dulu. Ini ibu dan ayah kamu punya sijil kelahiran macam ni. Okey? Ini Mukadimah punya. Ini dah dulu-dulu, orang dulu-dulu. Okey? Kamu dah tak pakai ni. Kamu pakai yang dalam gambar tadi. Okey? Nampak? Alright. Jadi kamu tengok ya yang kamu punya. Okey, kamu punya di sini. Okey, lihat. Untuk bayi yang lahir pada tahun berapa ni? 2010 ya? 2000 berapa start pakai ni? 2005. Okey.
bayi yang lahir akan dapat 2. Okay, Mak Limah tadi dapat 1 je. Mak Limah lahir, Mak Limah ada 1 saja kelahiran. Tapi kamu ada 2. 1 saja kelahiran, 1 kad pengenalan. Okey? Dekat dalam ni terkandung semua tentang diri kamu, maklumat diri kamu. Okey? Dekat mana kamu lahir, bila kamu lahir, nama ayah, nama ibu. Okey? Dekat sini pun sama. Okey, biasanya ini kita kena letak dalam beg, dompet kita. Okey, Mak Limah pun ada. Okay, Mak Limah punya colour biru. Okey? Yang ini untuk baby. Baby yang lahir dia akan pakai warna biru. Boleh? Yang ini pula, ini kad pengenalan sekolah. Okey, di mana sesiapa yang masuk sekolah dia mesti pakai kad ini. Okay, contohnya kamu sekolah Seriti Generasi Qurani. Jadi kamu akan ada 1 kad khas. Kamu sekolah Seriti Generasi Qurani. Tak boleh pakai kad sekolah lain. Sebab kad sekolah lain tak ada maklumat diri kamu. Maklumat kamu Seriti Generasi Qurani, maka kad kamu hanya ada di Generasi Qurani saja. Okey? Boleh? Ini sejak kelahiran. Ini simpan di rumah, ini simpan dalam pers. Okey? Kalau polis tanya, mana kad pengenalan? Keluarkan. Ini kad pengenalan kamu. Okey? Menandakan kamu adalah rakyat Malaysia. Okey, kalau rakyat Malaysia berwarna pink untuk kanak-kanak. Untuk kamulah, untuk Mak Limah colour biru. Kamu punya kanak-kanak warna pink. Okey? Nampak ni ada kat sini atas ni. Yang sebelah atas ni adalah nombor kad pengenalan kamu. Okey? Kad pengenalan. Bawah ini nama kamu. Nampak tak ditutup ni sebab ni dia tak kasih tengok. Ini rahsia. Okey? Ni nama dia. Ini IC dia, kad pengenalan. Ini dia punya nama. Yang ini adalah alamat rumah. Ini alamat rumah. Ya, betul. Okey, manakala di sini dia punya jantina. Okey, lelaki atau perempuan. Maksudnya kalau dia tulis lelaki, maka pemilik kad ini adalah seorang lelaki. Alamat rumah dia Kuala Lumpur. Maksudnya dia tinggal di Kuala Lumpur. Okey, ini warga negara Malaysia. Maksudnya dia orang Malaysia. Sebab tu dia dapat warna pink. Okey. Kalau bukan warga negara Malaysia, dia akan dapat colour lain. Okey. Contohnya mak dia orang Korea, ayah dia orang Amerika. Lepas tu anak dia lahir dekat Malaysia. Nanti dia akan pakai kad lain lah sebab tak sama. Okey. Sebab kamu adalah warga negara. Mak ayah kamu orang Malaysia. Ini kad yang digunakan di sekolah. Ada maklumat diri kamu. Ini sijil kelahiran. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Okey. Ciri-ciri apa yang terkandung dekat kad dalam sijil kelahiran dan kad pengenalan sekolah. Yang tadi tu kan, yang kamu tengok atas tadi tu. Dalam ni kan, sijil kelahiran kamu ni kan dengan kad pengenalan kamu atau semua sekali ni tadi, apa yang tertulis? Ni tak nampak kan? Kamu ada ni tapi kamu tak nampak sebab dia sensor juga, dia tak kasih sebab rahsia. Sebab ini tak boleh hilang, okey? Kalau kamu hilang, kamu bukan rakyat Malaysia. Polis akan tangkap kamu bila-bila masa saja. Okey? Sebab ini dokumen penting. Setiap orang mesti ada, tak boleh hilang. Kalau hilang, cepat-cepat lapor ke polis. Lepas tu pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk buat lagi sekali. Okey? Jadi tak boleh hilang. Setiap orang mesti ada. Okey, kamu kena tahu sebab apa ada. Nanti Mak Limah akan ceritakan kenapa penting. Okey? Okey, di sini adalah ciri-ciri yang terkandung di dalam sijil kelahiran kamu. Yang pertama, kamu nampak sijil yang panjang tadi tu kan? Yang pertama mesti ada nama kamu. Nama bayi yang lahir. Okey, nama kamu, jantina kamu apa? Kalau perempuan, perempuan. Kalau bayi lelaki, namakan lelaki. Okey, seterusnya. Tarikh lahir. Kat sini penting, nampak ni? Tahu bila kamu lahir. Okey, dalam dokumen tu. Setiap kali lahir, bayi yang lahir mesti ada direkodkan tarikh kelahiran. Okey, dekat mana lahirnya? Contohnya lahir dekat Selangor. Jadi dekat dalam kelahiran tu
9. Ya, kalau kamu lahir kat negeri 9, jadi pendaftaran sejak kelahiran kamu adalah negeri 9. IC kamu negeri 9. Okey? Ya, sebab dia akan record berdasarkan kat mana kamu lahir. Okey, kalau lahir kat Selangor, daftar dekat Selangor, kamu akan dapat nombor kad pengenalan kamu Selangor. Okey, kemudian siapa yang berborak tu? Okey. Yang seterusnya ada nama bapa. Mesti ada nama bapa di dalam itu, okey? Dalam sijil kelahiran mesti ada nama bapa. Okey, seterusnya mesti ada nama ibu. Ya, betul. Seterusnya mesti ada alamat rumah. Nampak tak betapa pentingnya sijil kelahiran kamu tu, semua maklumat kamu ada dekat dalam tu. Nama, jantina kamu, tarikh lahir kamu, tempat lahir, nama ayah, nama ibu, alamat rumah. Nampak tu? Sebab tu kena jaga betul-betul. Kalau hilang, polis tak tahu kamu siapa. Kalau kamu kata, saya orang Malaysia, polis kata, mana IC, mana kad pengenalan, mana sijil kelahiran. Tak ada. Kalau tak ada, polis kata kamu bukan orang Malaysia. Kamu akan ditangkap kerana kamu tak memiliki memiliki taraf kerakyatan Malaysia yang sah. Okey. Jadi kena ada sijil dan kad pengenalan. Dan seterusnya nama sekolah. Okey. Bila macam tadi kan kad tadi, macam kad sekolah ni kan. Mesti ada nama sekolah kamu. Okey, contohnya kalau Sriti Generasi Quran ni mesti ada nama sekolah. Sebab apa pentingnya? Andai kata kamu nak pergi sekolah, tiba-tiba terjatuh aksiden. Lepas tu ambulans datang. Lepas tu ambulans akan tengok sampai hospital, ambulans akan tengok kamu punya kad. Oh, kamu ni pelajar sekolah Sriti Generasi Quran ni. Lepas tu nanti ambulans akan call guru besar. Okey, hello guru besar, saya nak maklumkan bahawa seorang pelajar di Sriti Generasi Quran ni terlibat dengan satu kemalangan. Nampak tak? Disebabkan itulah pentingnya kad pelajar. Okey, dapat tak? Dapat. Menandakan bahawanya kamu adalah pelajar tempat itu. Okey, pelajar di sekolah itu. Nama sekolah kena ada, okey? Muklimah ada kad tu, nanti buka sekolah nanti muklimah tunjuk muklimah punya, okey? Kalau dekat sini tak nampak, nanti muklimah tunjukkan muklimah punya. Okey. Jadi setiap mana kamu pergi, contohnya kamu pergi masuk university, mesti ada kad university. Menandakan kamu pelajar situ. Maksudnya kamu adalah pelajar di sekolah itu. Kalau apa-apa in case yang berlaku macam tadi kan kemalangan, jadi pihak hospital tahu kamu adalah pelajar dari sekolah mana. Okey? Jadi penting menandakan kad itu. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Okey, nampak tak ni? Nampak. Di sinilah Muklimah cerita dekat kamu. Kenapa pentingnya sijil kelahiran tadi yang kamu tengok ada yang panjang, ada yang colour pink kan? Kenapa penting? Yang pertama sebab untuk urusan rasmi. Kenapa buka mic tu? Tutup mic sebab dia mengganggu. Okey. Nampak tu urusan rasmi. Okey, urusan rasmi tu macam mana? Dia banyak urusan rasmi ni. Salah satunya untuk kamu adalah urusan pendaftaran sekolah. Okey. Setiap kali nak masuk sekolah mesti ada sijil kelahiran. Kalau tak ada sijil kelahiran, sekolah tak akan ambil kamu untuk belajar. Okey. Sebab apa sekolah perlukan? Sebab nak tahu kamu punya biodata diri kamu tu. Okey. Nanti kamu nak ambil periksa, nak daftar kamu dekat sistem peperiksaan, macam mana kalau tak ada sijil kelahiran? Maklumat diri kamu tak ada. Kemudian kalau kamu nak ambil imunisasi, nak ambil cocok. Kalau tak ada sijil kelahiran, macam mana nak tahu kamu punya biodata diri kamu, macam mana nak ambil cocok tu? Nak tahu kamu duduk mana, siapa ayah kamu, ibu kamu, ada penyakit apa sebelum ni. Okey, jadi kena tahu.
Maksudnya nanti ada rekod. Okey, Muhammad dia pernah dapat imunisasi masuk umur 5 tahun. Okey. Muhammad pernah dapat imunisasi ketika umur 7 tahun. Ada maklumat diri. Okey. Jadi sangat penting urusan rasmi bagi sijil kelahiran ini. Okey? Sangat penting. Tak boleh hilang. Sesiapa saja lahir dekat Malaysia tak boleh hilang kad sijil kelahiran dia. Okey? Banyak yang ni salah satunya pendaftaran sekolah. Kalau yang lain mungkin kamu boleh gunakan untuk masuk dalam sesuatu pertandingan ke, contohnya nak masuk pertandingan mewarna peringkat negeri. Dia minta kamu punya IC. Dia minta kamu yang punya kad kuning, kad pink tu. Menandakan siapa kamu. Okey, kalau tak ada kamu, dia orang tak kenal kamu, dia orang tak nak ambil kamu. Okey, boleh? Paling penting lah pendaftaran sekolah. Okey, yang kedua, untuk apa urusan akaun ni? Untuk apa sijil kelahiran ni? Untuk memudahkan kamu buka akaun bank. Okey. Bila kamu nak buka akaun bank, kamu kena ada sijil kelahiran. Okey, boleh? Nak buka tabung haji, nak buka akaun tabung haji, kamu kena ada sijil kelahiran dengan kad yang berwarna pink tadi tu. Okey? Itu dua tu paling penting untuk menandakan tentang diri kamu sendiri. Okey. Macam perkara lain yang guna untuk IC, contohnya muklimah nak beli kereta. Bila muklimah nak beli kereta, muklimah kena ada sijil kelahiran, kena ada kad pengenalan. Betul. Dan satu lagi kena ada lesen memandu. Lesen memandu pun sama lah tu, pengenalan kamu juga. Sebab apa? Dekat lesen memandu tu, kamu perasan tak dekat sini? Ya, kamu nampak tak ada warna kuning ni? Nampak. Ini panggil apa? Chip. Nampak tak? Chip. Sekejap, boleh maheja sekejap. Okey, ini nama dia chip. Okey, apa pentingnya chip ni? Okey, dalam chip ini, kamu nampak tak dalam chip kuning, chip berwarna kuning ini ada mengandungi semua maklumat kamu yang ini. Okey? Yang ni, semua ni. Semua ini ada dalam warna kuning ni. Jadi kad ini kena jaga baik-baik. Okey, tak boleh rosak. Kuning ini kalau rosak, dia tak boleh lagi dah nak check kamu punya biodata diri kamu ni. Okay, dapat tak? Boleh? Boleh. Jadi mesti ada. Okey, kalau kena jaga elok-elok, tak boleh rosak. Okey, muklimah pernah rosak tau. Muklimah punya chip ni pernah rosak. Lepas tu muklimah kena buat baru, muklimah kena bayar RM20. Okey, jadi jangan rosakkan. Jadi dekat sini apa yang kamu boleh tahu, bila kamu nak buka account bank, kena ada. Macam muklimah nak beli kereta, kena ada kad pengenalan. Dan perlu ada lesen memandu. Lesen memandu pun samalah. Kuning tu ada maklumat tentang diri muklimah yang ada mengesahkan muklimah boleh bawa kereta. Okay. Jadi kalau tak ada lesen memandu tak boleh bawa kereta. Dapat tak? Boleh tadi. Ada dah berborak tadi? Boleh ke tidak? Hello? Hello, dengar tak Maklimah cerita ni? Okey, nampak? Pastikan setiap orang daripada kamu mesti ada sijil kelahiran ni. Nampak ni? Sorry. Okey, ini yang paling penting. Okay, setiap orang mesti ada. Kalau tak ada, kamu bukan rakyat Malaysia. Okey? Macam mana nak tahu kamu ni rakyat Malaysia? Mesti ada dua kad ni. Okey? Tak boleh hilang. Kalau hilang, segera laporkan ke polis dan Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab Jabatan Pendaftaran Negara lah yang ada semua maklumat diri kita. Okey? Bila baby yang lahir, mesti pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk buat ni sijil kelahiran dan kad pengenalan. Kalau tak ada, kamu bukan rakyat Malaysia. Ini paling penting ini. Tak boleh hilang. Kalau hilang, kena buat baru. Okey, jadi ingat tak kenapa pentingnya sijil kelahiran tu kepada kamu? Sebab apa? Dia adalah
mengandungi segala maklumat dokumen penting tentang diri kamu. Dokumennya macam mana ni dokumennya? Okey. Siapa nama kamu, jantina kamu tadi, tarikh lahir, semua tentang diri kamu ada dekat dalam tu. Jadi sebab itu kamu tak boleh hilang. Dokumen ini adalah dokumen penting. Okey. Kamu pernah tengok ke? Kamu ada kan? Sebab itulah kamu ada. Kamu jaga elok-elok. Okey? Tak boleh hilang. Okey, jadi di sini Mu'allimah ada buat satu aktiviti. Okey? Satu aktiviti. Okey, nampak tak kat sini? Aku kerja sekolah. Dia macam kerja sekolah juga. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah nanti kamu ambil satu. Kamu dah ada buku sejarah kan? Ada. Kamu dah ada buku sejarah. Okey, nanti dalam buku sejarah tu cuba kamu buat peta ini. Peta apa nama dia? Peta buih ke? Peta bintang. Ya? Ya? Saya tak dapat buku lagi. Buku tulis awak tak dapat? Awak tak datang ke ambil buku hari tu? Tak, yang buku sejarah teks semua tu belum dapat. Buku tulis saya dapat dah. Buku sejarah tu dah habis. Okey, nanti datang sekolah ambil buku, okey? Buku tu kena beli baru sebab hari tu tak cukup stok. Okey, tapi buku tulis ada kan? Ada. Okey, jadi buku tulis itu kamu buka dan kamu buat latihan ini, okey? Kena lukis Mu'allimah. Ya? Kena lukis Ya, kena lukis macam ni sama. Okey. Di sini maklumat tertinggal pula maklumat. Okey, tulis hari. Okey, tulis hari ni berapa bulan. Nanti maklumat nak cek tau buku. Okey, hari. Lepas tu sini tarikh. Hari ni 23, hari bulan 2, Yes. Ini 23. Ya. Buku tulis saya tak bawa. Tak apa. Ini homework. Okey. Kamu buat nanti. Okey, tarikh kamu tulis dekat sini. Okey, hari dan tarikh. Kemudian dekat bawah sikit tu, melangkau satu kotak. Kamu buat tajuk. Biodata diri saya. Okey. Bila buat biodata diri saya, ini kotak ini kamu tak payah buat yang kotak panjang tak payah. Tak payah. Tak perlu. Mu'allimah nak tulis dekat buku, nak lukis dekat buku nota kecil tu ke dekat buku nota yang besar tu? Kamu ada besar ke? Ada. Ada. Besar tu buku apa? Sejarah ke? Tak tahu sebab dia tulis buku nota penulisan ada 2. Tak. Kamu guna yang pendek je, yang kecil je. Okey. Guna yang itu. Dalam plastik tu ke Maimah? Dalam plastik tu betul. Ambil buku garis satu. Buku garis satu. Lepas tu kamu lukis ini saja. Tulis tarikh, hari, langkau satu baris, buat biodata diri saya. Langkau satu baris lagi, kamu terus lukis ini. Okey? Ada satu kotak ni. Boleh lukis ini dulu tau. Bulat ini. Lukis bulat ini dulu. Lepas tu ini nama. Nama ni bukan kamu tulis nama. Bukan tulis nama. Kamu tulis nama kamu sendiri. Contohnya belum tahu siapa? Inani. Tulis Inani kat sini. Nama penuh ya. Nama penuh. Sama seperti dalam sijil kelahiran kamu. Tengok sijil kelahiran kamu tu. Tengok salin balik semula. Ikut. Tengok semula ikut kamu punya sijil kelahiran. Okey. Inani. Nur Inani apa? Tulis. Okey. Kemudian dah habis. Kamu buat cabang macam ni. Buat tangkai. Lepas tu tulis tarikh lahir kamu bila? Tarikh lahir kamu 2 hari bulan 3 tahun 2011. Buat macam ni. Boleh? Boleh. Tengok. Kamu tengok si kelahiran kamu tulis semula dalam maklumat ini. Boleh? Indahkan. Waktu kelahiran bila kamu lahir? 7 pagi. Tulis. Saya pun tak tahu. 7 pagi. Okey. Tak tahu. Okey, tak tahu apa? Waktu. Ini macam ni, kamu buat macam ni, kotak ni, bulat ni. Lepas tu kamu isi maklumat kamu ni semua. Ikut soalan-soalan. Ni soalan ni, bukan kamu cari balik. Soalan. Waktu kelahiran tu kena
Apa nama? Tulis. Tengok sijil kelahiran kamu tu. Dalam tu ada tulis pukul berapa kamu lahir. Okey? Alamat rumah kamu, nama bapa, nama ibu, jantina kamu apa, lepas tu sekolah. Tulis Seriti Generasi Qurani. Okey, di sini, okey, Maulima nak tunjuk kat kamu. Di sini, nombor MyKid. Okey, nampak tak? Nombor MyKid ni maksudnya nombor kad pengenalan. Okey, nombor kad pengenalan kamu, kamu hanya perlu tulis 8 nombor siri depan sahaja. Okey, contohnya Muallimah punya kan 9, 3, 0, 6, 0, 5. Okey, lepas tu sengkang 0, 5. Okey, kamu tulis ini sahaja. Dapat tak? Okey. Nombor 8 siri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siri saja. Lepas tu kan ada sengkang lagi kan? Ini kan ada 4 lagi nombor kan? Ini tak payah. Okey, tak perlu. Okey? Ya, sampai 8 nombor terawal sahaja. Yang ada lagi 4 dekat sini tak perlu. Okey, boleh? Boleh. Mudah kan? Kamu tengok sini kelahiran, kamu pindahkan semula dalam dokumen ini. Buat tulis cantik. Mana Maulima? Ya, dekat buku. Maklimah. Ya. Okey. Buku yang garis warna biru ke merah tu? Buku warna garis satu je, dari satu garisan sahaja. Warna biru boleh rasa, warna biru sahaja. Okey? Buat cantik, lepas tu nanti kamu snap hantar gambar kat Maulima, okey? Gambar kat tanda, nanti buka sekolah Maulima akan chop. Okey? Okey. Alamat rumah kamu. Ini paling penting, okey? Nombor MyKid ambil 8 nombor siri saja. Muallimah tak nak belakang ni. Tak nak. Ini kamu jangan bagi sebab ini rasmi. Ini bahaya kalau kamu bagi dekat orang. Jangan sekali bagi dekat orang. Okey? Yang depan ini tak apa. Ya? Yang Berapa? bukan buku bergaris gitu kan? Bukan buku nota. Ya, betul buku garis satu. Oh, Alimah. Tadi ke kamu dekat buku tu, cuba tunjuk buku tu kat Maulima sekejap. Tengok. Mana tengok? Buku ni kan, Mak? Yang mana? Cuba buka dalam dia, buka. Buka dah tengok. Buku ni ke? Dekat sikit, dekat lagi. Dekat lagi, tak nampak. Dekat kamera lagi. Maulima tak nampak lah. Ina ni. Cuba buka dalam. Cuba yang buku coklat tu, cuba buka dalam. Ni ya. Buka dalam. Dekat sikit, dekat lagi. Maulima tak nampak. Dekat lagi. Ya, buku tu. Buku warna coklat. Okey, kamu buat dalam buku warna coklat. Buku garis satu coklat. Ya, buku itu. Okey, boleh? Dekat mana kamu nak dapat maklumat ini? Dekat dalam sijil. Sijil mana yang? Sijil kelahiran. Sebab apa kena tengok sijil kelahiran? Ya? Kalau tak mau macam mana? Okey, sijil kelahiran. Okey, sebab apa kena tengok sijil kelahiran? Sebab kat situlah ada biodata kamu. Okey? Boleh? Okey, tulis jantina rumah kat sini. Kalau tak mau macam mana, Maulima? Ya? Kalau tak mau macam mana? Kalau tak buat macam mana? Kalau tak nak kamu tanya dengan ayah. Tak payah tengok sijil kelahiran, kamu tanya je ayah. Okey? Ayah dan ibu. Titik je yang tu. Alimah, yang nombor MyKid semua tu nak tulis macam mana? Apa dia? MyKid. Yang MyKid ni yang macam ni yang Maulima tulis tadi ni. Ini. Yang belakang tak perlu, Maulima tak nak yang belakang ni. Okey, nak yang depan ni saja. Ni tak bulat dia tu kena besarkan 8 saja, 8. 4 di belakang tak perlu, Maulima tak nak. Yang ini saja, ni contoh Maulima punya, okey? Boleh? Boleh. Alright, okey. Boleh. Faham kan? bulat dia tu nak besarkan ke? Ya, macam mana? Faham.
Faham? Okey, bagus. Okey, okey. Okey. Oh, alright. Okey, nanti hantar kat Muklimah, okey? Maklumat tanda. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Dapat kan? Ini sahaja untuk kamu. Dapat. Tak. Tak faham? Tak faham macam mana? Sebab Muklimah kata dalam bentuk peta minda tu saja. Yang tu je. Tak ada apa-apa pun. Isi je nama kamu. Okey? Boleh? Alright. Jadi kita habis kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alaikum dia. Ya, okey. WhatsApp. Okey, pesan dia dengan Muklimah, okey? Kalau kamu tak faham. Assalamualaikum Halimah. Waalaikumsalam. Okey, ini kelas kita yang terakhir kan? Assalamualaikum Ma'alaikum. Okey, mari kita belajar kat kelas. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa kat sekolah. Dekat sekolah. Kamu kat sekolah ya? Bye-bye. Assalamualaikum. Comel adik Umar. Adik Umar tu ni. Namanya adik Umar. Okey, jumpa lagi. Ain, awak landing kat mana tu Ain? Okey, jumpa lagi. Bye. Ya? Boleh tak? Sekejap ya Muklimah nak stop. Ya, apa tu?